Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk kepada 6.2. Okey, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam subtopik ini kita akan belajar mengenai cara mengenal pasti ciri-ciri persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dan yang kedua membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan situasi yang diberi. Okey, yang pertama, okey, kita kena kenal pasti persamaan linear. Okey, persamaan linear yang ni sebelum ni kita dah belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang ni beza dia adalah yang ni adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam dua pemboleh ubah maksudnya kita ada dalam satu persamaan linear tu kita ada dua pemboleh ubah, dan kuasa setiap pemboleh ubah tu ialah 1. Contoh je kat sini, 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey, persamaan linear ni kita ada dua pemboleh ubah iaitu P dan Q. Dan kuasa bagi P 1, kuasa bagi Q pun 1. Tu maksud dia setiap kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Kita ada dua pemboleh ubah P dan Q. Okey, tengok yang kedua, X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. So, kita ada dua pemboleh ubah X dan Y, di mana X kuasa 1, Y pun kuasa 1. Okey, yang ketiga kita ada 3H tolak 1 sama dengan 5K. So, kita ada dua juga pemboleh ubah H dan K, di mana H kuasa 1, K pun kuasa 1. Okey, biasanya memang kita tak tulislah kuasa 1 ni, tapi kita tahu kalau dia tak tulis maksudnya dia kuasa 1. Okey, itu yang pertama syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua, persamaan linear ni kita boleh tulis dalam bentuk umum. Bentuk umum dia adalah AX tambah BY sama dengan C. Okey, di mana A dan B bukan sifar. A dan B bukan sifar. Yang ni AX tambah B sama BY sama dengan C, di mana BA dan B itu adalah bukan sifar. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, contoh, kita pergi kepada contoh. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, so awak ada kat sini A. Okey, 3P tolak Q sama dengan 6. So, kita ada dua pemboleh ubah iaitu P dan Q, dan kuasa pemboleh ubah dia pun 1, yang ni pun 1. So, yang ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, nombor 1 A ni. Okey, B. Kita tengok B, 7X kuasa 2 tambah 5Y sama dengan 9. Okey, kalau kita tengok sini, 7X kuasa 2 ni, kita ada dua pemboleh ubah X dan Y, tetapi kuasa pemboleh ubah X ialah 2. Okey, disebabkan kuasa 2, so dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, bukan. Sebabnya okey, kuasa tertinggi dia adalah kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Okey, C, kita tengok kat sini. Okey, C adalah 2K tambah 8. Okey, 2 darab dengan K tambah 8 sama dengan 5K. Okey, yang ni kita kena kembangkan dia dulu. Okey, kembangkan dia dulu. So, 2K, 2 darab K sama dengan 2. 2K, 2 darab 8 tambah dengan 16 sama dengan 5K. Okey, kembangkan dulu supaya apa? Ada kadang-kadang soalan ni trik awak dia ada bagi kuasa 2 ataupun kat sini K. So, kita better untuk darabkan. Okey, untuk kembangkan dia. So, kalau kat sini kita nampak K, kita hanya ada satu sahaja pemboleh ubah iaitu K. So, ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, bukan dalam dua pemboleh ubah. Sebab kat sini ada K saja, pemboleh ubah kita K. So, bukan kerana terdapat satu. Okey, terdapat hanya satu pemboleh ubah sahaja. Hanya satu pemboleh ubah sahaja. Okey, D.
Okey, Y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2X. So kat sini ada berapa pemboleh ubah? Y dan X. So kuasa pemboleh ubah dia pun 1, yang ni pun 1. So dia ya Okey, ya. Okey, tu cara-cara kita nak mengenal persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. First kali dia mesti ada dua pemboleh ubah dan kuasa tertinggi bagi kedua-dua pemboleh ubah tu ialah 1 dan dia ada simbol kesamaan Kesamaan mesti ada sebab dia persamaan. Okey. Yang kedua, okey kita pergi kepada latih diri 6.2a. Okey, terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey. Okey, kat sini kita pergi satu-satu. Okey, terangkan dia kata. Okey, kalau kat sini A ni ya ke tak? H tolak K sama dengan 6. So, kita ada pemboleh ubah kita H dan K. Kuasa H pun 1, K pun 1. So, ini adalah, ya, dia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok B. Okey, B kita ada M. Pemboleh ubah kita yang ni pun ada M. Kita hanya ada satu sahaja pemboleh ubah kat sini. Okey, so dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kalau yang ni. Okey, kita nak cari persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, bukan. Bukan kerana terdapat hanya satu pemboleh ubah. Okey, C. Okey, 2x per 3 tolak 8 sama dengan 4y. So, kat sini kita ada pemboleh ubah kita x dan y. Okey, x kuasa 1. Okey, y pun kuasa 1. So, dia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, ya Okey, D. Okey, D yang ni kita ada P. Okey, buka kurungan darab dengan P tambah 3 sama dengan 2Q. Okey, yang ni kita kena kembangkan dia Kembangkan dulu supaya kita nampak dia adalah persamaan apa. Okey, P darab P, P kuasa 2. Okey, tambah dengan P darab 3. So, 3 P sama dengan 2Q. Okey, so kat sini kita nampak ada dua pemboleh ubah P dan Q. Tetapi, kuasa pemboleh ubah P adalah 2. Okey, disebabkan kuasa 2 kat sini, dia bukan persamaan linear. Tapi dia adalah persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik ni awak akan belajar nanti awak naik form 2. Okey, so ni bukan. Bukan kerana kuasa tertinggi. Okey, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 2. Okey, itu sebabnya. Okey, kita pergi kepada next. Okey, contoh 7 kita nak bentukkan persamaan linear. Okey, macam mana kita nak bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Apabila kita diberi satu situasi, satu ayat matematik, so kita kena bentukkan persamaan linear. Okey, contoh yang pertama. Okey, beza antara dua nombor ialah 18. Okey, beza di antara dua nombor ialah 18. So, beza ni ialah hasil tolak. Hasil tolak dua nombor. Dua nombor yang kita tak tahu. So, kita kena wakilkan dia dengan pemboleh ubah. So, katakan. Okey, kita kena katakan dua nombor itu ialah adalah X dan Y. Okey. Dia kata beza Okey, kalau beza, so maksudnya X tolak Y sama dengan 18. Dia kata beza antara dua nombor itu adalah 18. So, X tolak Y sama dengan 18 lah. Kalau kita nak buat Y tolak X sama dengan 18 pun boleh juga. Okey, B. Okey, soalan B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX dan simpanan wang saku Norita ialah Y. Okey, RMY. Jumlah simpanan mereka ialah RM600. So, kat sini dia tanya, dia mention kat sini adalah jumlah.
Okey, kalau jumlah, so maksudnya kita kena buat hasil tambah. So jumlah simpanan. Okey, jumlah simpanan sama dengan simpanan Ahmad ialah RMX. Okey, jumlah simpanan sama dengan 600. So jumlah simpanan ni kita kena buat X tambah dengan Y lah. X ni simpanan bagi Ahmad, Y ni simpanan bagi Norita. Yang ni Ahmad punya. So X tambah Y sama dengan 600. Okey, inilah persamaan linear dia. Okey, C. Okey, C, soalan sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Okey, jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Okey, bas dia dapat bawa M orang. Ni bas Okey, yang ni adalah van. Okey, van. Van dapat bawa N orang. Dia kata jumlah, okey, dia nak jumlah, maksudnya hasil tambah. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas. Okey, 2 buah bas dan 5 buah van. Okey, 2 buah bas. So maksudnya 2 darab dengan M. Okey. So kita buat kat sini. Okey, jumlah penumpang. Okey, jumlah penumpang sama dengan 100. So jumlah penumpang kita adalah bas kita 2 buah bas. So 2 darab dengan M tambah dengan 5 buah van. So 5 darab dengan N sama dengan 100. So ini adalah persamaan linear kita. Okey, boleh? Saya rasa jelaslah berkenaan dengan macam mana kita nak bentukkan persamaan linear. Okey, seterusnya kita pergi kepada latih diri 6.2B. Okey, bentukkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, dalam suatu acara lompat jauh, jumlah mata yang diperolehi Rumah Sukan Satria dan Rumah Sukan Perdana ialah 258. Okey. So kat sini kita pergi satu-satu. So dia kata kat sini adalah jumlah mata. Jumlah mata maksudnya kita kena tambah lah. So Rumah Sukan Satria dan Rumah Sukan Perdana. So katakan X ialah sama dengan Rumah Sukan Satria. Okey, Y ialah Rumah Sukan Perdana. Okey, so kat sini dia kata jumlah. So jumlah sama dengan jumlah So jumlah mata adalah sama dengan 258. Jumlah mata ni adalah jumlah mata Rumah Sukan Satria dan Rumah Sukan Perdana. So X tambah Y sama dengan 258. Okey, itu A. Okey, B. Beza antara sudut terbesar dengan sudut terkecil dalam sebuah segitiga ialah 15 darjah. Okey, beza di antara sudut terbesar dan sudut terkecil. Okey, sama juga yang ni kita buatlah. Okey, katakan sudut terbesar. Okey, sudut terbesar ialah P. Okey, sudut terkecil ialah Q. So dia kata beza. So beza kat sini ialah hasil tolak. So hasil tolak kita kat sini adalah P tolak Q sama dengan 15 lah. Okey, sudut terbesar tolak dengan sudut terkecil sama dengan 15 darjah.
Okey, so 15 darjah lah. Okey, kita pergi kepada soalan C. Mesti kat atas ni, sebut kat atas ni. Okey, jumlah harga tiket bagi suatu taman tema air untuk 8 orang dewasa. Okey, 8 orang dewasa dan 5 orang kanak-kanak ialah 265. Okey, so kita kena katakan juga yang ni. Okey, katakan. Okey, katakan harga tiket dewasa ialah RM. Okey, dan harga tiket kanak-kanak. Okey, kanak-kanak sama dengan N. So dia kata jumlah apabila kata jumlah kita kena tambah tapi dia kata kat sini 8 orang dewasa. So 8 orang dewasa kita kena darab 8 lah. 8 darab M. Okey, 8M tambah dengan 5 orang kanak-kanak. So harga tiket kanak-kanak 1 ialah N. So darab dengan 5 sebab dia kata 5 kat sini. 5 N sama dengan 265. Okey, inilah persamaan linear kita. Okey, persamaan linear yang kita nak daripada situasi yang diberi. Okey, D. Okey, jumlah markah bagi suatu kertas ujian yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B ialah 40. Okey, setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing diberi markah 1 markah dan 2 markah. Okey, ada dalam satu soalan tu ujian tu dia ada 40 soalan di mana bahagian A dan bahagian B mewakili 40 markah. Okey, dan setiap bahagian tu bahagian A 1 markah dan bahagian B 2 markah. Okey, so kena katakan juga. Okey, katakan markah bahagian A. Okey, bahagian A ialah P. Okey, dan markah bahagian B ialah R. So dia kata kat sini jumlah jumlah markah. So jumlah markah dia kata bahagian A, bahagian A dan bahagian B masing-masing ialah 1 markah dan 2 markah. Okey, 1 markah ni adalah bahagian A, 2 markah ni adalah bahagian B. Okey, ni bahagian A dan ni bahagian B. So bahagian A kita kena darab dengan P. 1 darab P. So P lah. Tambah dengan markah bahagian B adalah 2. 2 darab dengan R. Sebab markah bahagian R ni kita dah wakilkan dengan markah bahagian B ni kita dah wakilkan dengan R. So 2R sama dengan 40. So inilah persamaan linear yang kita bentukkan daripada situasi yang diberi. Okey, P tambah 2R sama dengan 40. Okey, kita sambung nombor 2. Tuliskan situasi bagi setiap persamaan linear yang berikut. Okey, X tambah Y sama dengan 465 dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili bilangan tin, aluminium dan bilangan botol kaca yang dikutip dalam kempen kita semula. So kat sini dia suruh kita buat situasi dia. Dia dah bagi persamaan linear. Okey, dia suruh kita buat situasi. Okey, so situasi yang kita boleh buat kat sini adalah berdasarkan ni. Okey, X dan Y masing-masing bilangan tin, aluminium dan bilangan botol kaca. Okey, so kat sini adalah jumlah lah. Kita tengok kat sini hasil tambah kan. So dia adalah merujuk kepada jumlah merujuk kepada jumlah bilangan.
tin aluminium. Okey, tin aluminium dan bilangan botol kaca yang dikutip dalam suatu kempen kita semula ialah sebanyak 465 lah. Okey, B pula. Okey, P tolak Q sama dengan 3 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili panjang dan lebar dalam sentimeter sebuah segi empat tepat. Okey, panjang dan lebar. Okey, kat sini kita tengok sini adalah tolak. Tolak ni maksudnya hasil tolak ialah beza. Okey, so beza antara panjang dengan lebar lah ni. Panjang dan lebar. Okey, ni panjang ni lebar. Okey, so P ni panjang, Q ni lebar. So kat sini kita boleh buat situasi dia adalah beza antara panjang dan lebar. Okey, panjang dan lebar sebuah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat ialah 3 cm. Okey, itu adalah situasi yang kita boleh bentukkan daripada ayat matematik yang persamaan linear yang diberikan. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi bab ni dalam kelas terusnya. Okey, sekian, terima kasih.